Baik tuan-tuan, bertemu kembali di slot yang kedua ataupun segmen atau sesi yang kedua bagi kursus pengenalan kepada peta dan plan kadaster. Dalam segmen ini, saya akan sentuh pula tentang beberapa perkara, iaitu topik yang kedua iaitu pelan akui dan seterusnya pelan akui strata dan juga pelan akui stratum, dan di mana pelan akui strata itu terdapat juga pelan jadual petak dan pelan cadangan strata. Dalam topik dua ini iaitu pelan akui strata, saya kemukakan satu contoh pelan iaitu pelan akui 87649 yang memaparkan dua lot, iaitu lot pertama dan kedua, khususnya dituliskan di situ lot Instone dan lot MCAT, Maktab Kerjasama Malaysia. Mohon tuan perhatikan, kalau masih ingat yang tiga perkara tadi iaitu jida dan rajah ataupun grafik dan petunjuk. Di ruangan petunjuk, kalau tuan perhatikan ada arah utara, lihat sebelah kiri atas. Di sebelahnya juga dinyatakan tajuk pelan, iaitu diceritakan tentang negeri, juga daerah Batang Padang khususnya, dan juga dinyatakan mukim. Seterusnya ditulis di situ skala yang digunakan dan juga nota yang berkaitan. Di dalam pelan akui juga dinyatakan buku kerja luar, nombor sheet piawai dan juga pengukur dan pelukis serta pemeriksa, dan juga pelan itu disahkan oleh pengarah ukur dan pemetaan negeri. Di ruangan grafik pula, ia dinyatakan nombor lot, kedua-dua lot, dan juga pada setiap lot itu dinyatakan bearing dan jarak bagi setiap garisan. Dalam lot tersebut juga dinyatakan keluasan tanah tersebut dalam bentuk ekar ataupun hektar. Selain itu, di jida, iaitu di hujung garisan itu ditulis juga koordinat X dan Y biasanya, dan juga dituliskan nombor peta kadaster. Semua ini adalah penting bagi ia dirujuk dalam kerja-kerja kadaster yang berkaitan. Sekali lagi tuan-tuan, di ruangan teks menyatakan yang pertama, simbol arah utara, dan seterusnya nama negeri, daerah, mukim dan nombor lot. Dan yang ketiga, dituliskan skala dan nota tambahan mana yang berkaitan. Seterusnya dituliskan nombor fail Jabatan Ukur dan Pemetaan serta nombor rujukan pejabat tanah dan galian. Dan seterusnya adalah nombor lembar piawai ataupun sheet piawai, dan juga nombor jilid kiraan iaitu JK, iaitu hitungan bagi ukuran lot tersebut. Seterusnya nama pengukur dan nombor buku kerja luar, dan juga dituliskan tarikh siap diukur. Seterusnya nombor kelas ukuran iaitu kelas pertama atau kedua, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan pelukis, pemeriksa
dan pelulus serta tarikh yang ditulis di atas tanda tangan tersebut. Dan di bawah sekali adalah nombor pelan akui yang didaftarkan di Jabatan Ukur dan Pemetaan, iaitu bagi PA ini adalah PA 87649 dan didaftarkan ataupun didepositkan di Pejabat Ukur dan Pemetaan Perak. Sekali lagi, di ruangan grafik pula menunjukkan nombor lot, saiz luas dalam ekar ataupun hektar dan nama lot tersebut. Kadang-kadang dinyatakan, kadang-kadang tidak. Dan nombor bearing dan jarak bagi garisan lot tersebut, serta jenis dan nombor tanda sepadan jika berkaitan bagi setiap garisan lot tersebut. Ada yang ada dan ada yang tidak dinyatakan. Dan seterusnya garisan dan nama offset ke tanda semula jadi. Kalau tuan perhatikan di atas sana dituliskan offset Sungai Sekiah. Dan seterusnya di ruangan grafik dinyatakan nombor lembar piawai dan nombor jilid kiraan. Dan seterusnya ditulis juga sepasang nilai koordinat, iaitu di kiri atas dan di kanan bawah kalau perhatikan. Dan seterusnya nombor lembar piawai dan juga set koordinat di garisan jida, ya, di penghujung lot tersebut. Dan juga sekali lagi dituliskan nombor PA mana yang berkaitan dan yang bersebelahan. Jadi pelan akui ini sebenarnya ia menyediakan bukti yang nyata, yang cukup lengkap dan kekal untuk mengenal pasti tanah sebagaimana ia dinyatakan oleh sebarang hak milik yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ia juga menunjukkan sempadan pentadbiran tanah bagi negeri tersebut. Beralih pula ke topik ketiga, iaitu pelan akui strata atau ringkasnya PAB. Juga mohon tuan perhatikan pada pelan ini yang kebiasaannya ia bersaiz A2. Masih juga lihatkan di ruangan teks, ya, masih dituliskan sebagai nama pelan tersebut dan juga negeri yang berkaitan serta nombor lot dan juga skala. Di sana juga dikepilkan bersama pelan kunci bagi lot tersebut. Terdapat juga kenyataan daripada Jurukur Tanah Belisin, ya. Kebanyakan ataupun kesemua pelan akui strata ini dibuat oleh Jurukur Tanah Belisin dan diserah kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan untuk semakan. Seterusnya ditandatangan oleh Jurukur Tanah Belisin tersebut dan juga ditandatangan sekali lagi oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri. Dan pelan akui yang sekarang ini juga dibekalkan dengan nombor barcode, ya. Perhatikan di sana pelan itu adalah namakan sebagai pelan akui PAB, pelan akui strata 200091-03. Kalau perhatikan juga di ruangan grafik, pelan tersebut ditunjukkan bentuk bangunan dan juga bentuk petak di bangunan tersebut. Dan juga di ruangan grafik ditulis sekali lagi tanda arah utara.
melihat sedikit perbezaan, utara yang ditulis di grafik agak berbeza dengan utara yang dilukis di kawasan ataupun ruangan teks. Ini adalah untuk kesesuaian bagi pelukisan bangunan bagi pelan strata tersebut. Dalam menyediakan pelan strata, biasanya dalam fail yang diserahkan oleh Juruketanah Mesin terdapat juga pelan jadual petak. Pelan ini disediakan setelah mendapat kelulusan daripada pejabat tanah dan galian. Dalam jadual petak juga dikodkan sebagai JP dan nombor yang berkaitan. Contohnya JP 200034-01. Pada ini juga terdapat 3 bahagian ruangan, iaitu grafik, teks dan jida. Dan di dalam pelan jadual petak ini ditunjukkan juga pelan lokasi dan pelan tingkat, dan juga dinyatakan petak-petak yang berkaitan. Dalam penyediaan pelan strata PAB terdapat 2 peringkat. Biasanya disebut peringkat pertama dan peringkat kedua. Jadi pada peringkat pertama tadi telah terdapat jadual petak, manakala pada peringkat kedua disediakan juga pelan cadangan strata, iaitu CPS, ataupun dulu disebut SP2, SP dan sebagainya. Jadi pelan cadangan strata ini juga dinamakan sebagai CPS. Kalau di sini contoh dia 200017-16 dan sebagainya. Dan pelan ini juga disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan Ukur untuk disemak oleh kaki tangan Jabatan Ukur, sama ada pelan yang dibuat oleh Juruketanah Malaysia tadi menepati kehendak Jabatan Ukur dan kehendak pejabat tanah dan daerah. Jika menepati kehendak jabatan, pelan tersebut haruslah ditandatangan oleh Timbalan Pengarah Ukur Negeri sebelum ditandatangan oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri. Jadi set yang biasa disimpan di Jabatan Ukur dan Pemetaan untuk pelan akui strata ini adalah yang pertama PAB, iaitu pelan akui strata, yang pelan ini disimpan di bilik kebal, dan pelan jadual petak serta pelan CPS ataupun pelan cadangan strata juga disimpan di dalam fail di seksyen hak milik strata Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri. Dalam topik keempat dinyatakan ialah pelan akui stratum. Pelan akui ini juga disediakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan yang biasanya dibuat oleh Juruketanah Mesin dan dikemukakan kepada Jabatan Ukur untuk didepositkan. Pelan ini masih baharu dan ia adalah suatu pelan bagi tujuan pemberi milikan tanah bawah tanah, iaitu tanah kerajaan. Ia terkait di bawah Kanun Tanah Negara Seksyen 92C. Pelan ini adalah dilukis juga kepada bentuk yang unik.
kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di ruangan grafik, kelihatan bongkah warna kuning, itulah dia adalah isi padu yang diberi milik kepada pemohon. Ya. Dan ya, masih agak baru dan pada ketika ini boleh dikatakan adalah dimohon oleh MRT. MRT adalah satu projek tanah bawah tanah yang semasa yang sedang berlaku, dan ini adalah suatu pembangunan dan pengukuran untuk penyerahan hak milik akan dibuat berkata kepada permintaan syarikat tersebut ataupun syarikat lain yang berkaitan. Dan satu ketika nanti mungkin akan ada juga permohonan tanah ataupun permohonan ruang udara, dan mungkin ia akan dinamakan sebagai spesium. Kita tunggu masa akan menentukan. Untuk itu kita berhenti seketika dan bersambung kepada segmen yang terakhir kelak.